Okey. Tak maaf saudara, ada sedikit gangguan. Itulah keadaannya, nak buat macam mana. Saudara, jangan marah. Kadang-kadang ada gangguan yang tak disengajakan. Saya berusaha, kesilapan teknik. Begitulah keadaannya saudara ya. Jadi nama tak nampak pula muncul kat sini. Macam mana nak buat? Saya cuba cari, terputus pula. Saudara. Baiklah, oleh kerana itu saya minta pula maaf lah saudara. Nama-nama tak dapat saya sebut satu persatu, tapi bagaimanapun akan saya santuni malam ini usai pencerahan saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan kepada teman-teman apa yang sedang berlaku berhubung dengan COVID-19. Di samping itu juga saudara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia. Jadi mereka yang seusia dengan saya ini, maka pastilah anda dapat merayakannya. Nak raya macam mana saudara? Usia dah lanjut begini ni. Okey saudara, tapi saya tak dapat santuni satu persatu setiap pencerahan. Melainkan kalau ada telefon yang satu lagi, tengok live saya tu, bolehlah saya sebut. Kalau ada telefon, saya nak cari telefon satu lagi. Baik saudara, hari ini adalah hari Jumaat 1 Oktober. Artinya sudah 561 hari negara kita diserang oleh virus corona. Dan walaupun hari ini ada sedikit kurang, ada sedikit susut daripada jumlah semalam, kerana semalam ada 12,434, 12,735 tapi hari ini dia susut sedikit pada 11,889 orang. Dan di Perlis nampak gayanya ada peningkatan. Daripada semua ada surun. Maaf saya bila terganggu sedikit ni agak konsentrasinya kurang. Saya minta maaf saudara. Jadi di Perlis malam 97, hari ini 81. Di Kedah susut daripada 1033 kepada 710. Begitu juga di Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang nampak gayanya ada peningkatan daripada 763 kepada 779. Begitu juga di Perak. Di Perak yuk macam mana? Nampak gayanya ini live ke? Ya, saudara Raiti, Ibnu Yusuf, saudara yang saya dapat lihat sini. Ini live ke tak? Ini rekod juga live juga? Boleh dapat live? Tak ada live? Jadi saja ini saja. Yalah, juruteknik bagi tahu dia kata tak ada live. Cuma saya menggunakan satu saja. Satu telefon. Itu pun kelang kabut saudara. Saya minta maaf saudara. Maklum sajalah. Ya. Baik saudara, ini nak letak kat mana ni? Tolong letak macam mana? Jangan usik dah. Letak macam mana? Saudara gitu keadaannya. Aduhai. Baik saudara. Di Pulau Pinang dia naik sedikit daripada 763 kepada 779. Begitu juga di Perak daripada 913 kepada 959. Di Selangor ada sedikit penurunan daripada 1940 kepada 1568. Di wilayah Persekutuan naik daripada 258 kepada 289. Di Putrajaya juga meningkat daripada 28 kepada 36. Di Negeri Sembilan, aduhai. Macam mana ni saing? Daripada 132 naik 197. Begitu juga di Melaka. Tiba-tiba saja Melaka daripada 194 naik balik kepada 378. Di Johor nampak ada sedikit susut daripada 1241 kepada 1217. Dan di Pahang meningkat balik daripada 697 kepada 831. Di Terengganu susut daripada 726 kepada 699. Begitu juga di Kelantan. Alhamdulillah nampaknya di Kelantan dah kurang, dah tak adalah ribuan daripada 990 daripada 1232 dia susut kepada 858. Jadi saudara berusahalah untuk kita memutuskan jaringan ini. Di Sabah juga nampak gayanya susut daripada 993 kepada 872. Labuan semalam 1, hari ini 2 saja jangkitan. Tetapi di Sarawak walaupun susut sikit daripada 2487
kepada 2,413, tapi Sarawak masih lagi menjuarai. Jadi Sarawak jadi juara lah nampaknya dengan jangkitan virus corona. Sebab itu saya mengatakan tanpa musim-musim hujan begini saudara, saya haraplah agar kita bersamalah menjaga kebersihan. Kalau ada tidak ada keperluan tak payah keluar rumah. Melakukan penjarakan sosial. Saudara, itu laporan yang dapat saya berikan hari ini dengan kedudukan virus corona yang sudah pun angka terkumpulnya sejumlah 2,257,584 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, kalau suara saya tak berjelas, saya minta maaf saudara, kerana saya tak dapat tengok komen-komen daripada saudara ya. Minta ni saudara Syarul Niza minta tentang pencerahan politik Melaka. Sabar sedikit saudara. InsyaAllah. Sebelum itu kita dengar tazkirah dulu ya, saudara Harun, saudara Cuman. Nasihat ini nasihat emas, sambungan daripada semalam. Daripada nasihat daripada Imam Syafi'i. Katanya dia berkatalah kamu sendakmu untuk menghina kehormatanku. Kerana diamku adalah dari orang hina ini adalah satu jawapan. Jadi bukankah artinya aku tidak mempunyai jawapan, tapi aku tidak pantas kerana aku adalah bagai singa yang meladani seekor anjing. Jadi kalau orang tu marah, orang tu mencerca, kalau kita bersikap diam diri itu sebenarnya bukan kita takut, bukan kita tak ada jawapan, tetapi sebenarnya kita menyimpan kesabaran kita. Saudara, begitu juga amalan yang paling berat yang diamalkan kata Imam Syafi'i ada 3. Iaitu pertama, iaitu menjadi seorang dermawan di saat yang dimiliki sedikit. Harta kita sedikit, macam mana nak derma, tapi itulah saatnya yang berat dilakukan. Saudara, terima kasih saudara Razali, nampak berseri ni. Hai. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari maksiat saat sunyi tiada sesiapa. Jadi kadang-kadang bila anda bersunyi-sunyian, anda berduaan itu, di saat itu anda merasakan orang tak nampak. Sedangkan jangan lupa saudara, Allah melihat, malaikat ada yang mencatatkan setiap apa yang kita lakukan. Itu saudara Muhammad Amin, saudara semangat jebat. Jelas ya, terima kasih, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang sangat berat untuk diamalkan adalah menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharapkan ataupun yang dihormati dan ditakuti, seperti pemimpin. Jadi nak bercakap benar pada pemimpin ini selalunya manusia berat untuk melakukannya. Jadi kerana itulah orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarahnya sehingga orang lain mengira bahawa ia dalam keadaan yang rileks. Tapi apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam eratlah tali persahabatan itu. Jangan engkau lepaskan ikatan persahabatan dengan mereka yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Kerana untuk mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang terlalu sulit saudara. Sedangkan untuk melepaskannya adalah perkara yang mudah. Itu adalah nasihat daripada Imam Syafi'i. Saudara Harun, selamat hari warga emas. Baik saudara, ini Mutiara Kata. Saya minta maaf teman-teman dalam Instagram, saya tak dapat bersama pada malam ini kerana sesuatu berlaku pada talian telefon saya. Dan insya-Allah besok kalau betul balik, saya akan bersama dengan teman-teman Instagram ya saudara. Apa kata saudara Hibil? Sahabat saya saudara Hibil Hasan. Ini Mutiara Katanya. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Dan jika buruk, maka buruklah. Jika buruk daging itu dalam tubuh manusia itu, maka buruklah seluruh tubuh. Daging itu adalah hati. Jadi kalau hati kita baik, maka baiklah diri kita. Kalau hati kita buruk, busuk dan sebagainya, maka pastilah kita berada dalam penuh kehinaan. Kerana ketika kita bertemu dengan orang, ataupun orang bertemu dengan kita, kalau kita dalam keadaan yang berkuasa, orang melihat kita secara memandang ke atas. Tetapi bila mereka sudah tiada, maka setelah mereka meninggalkan kita, maka kita pula kalau berjumpa dengan orang lain, kita akan tengok mendongak ke atas. Jadi artinya saudara, jangan saudara merasakan bahawa saudara sentiasa berada di atas. Itu adalah tazkirah singkat saya. Saudara, jangan lupa minta izin 2 minit 3 minit e-commerce.
Ini untuk ini saudara boleh berhubungi anak saya, saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Untuk memulakan, mewawarkan produk saudara. Kalau boleh biarlah produk itu produk hasil apa yang anda hasilkan sendiri, ya. Bukan apa bandar dan sebagainya, tak seronok kita nak bagi pencerahan. InsyaAllah mungkin minggu depan saya pun dapat bual dengan isteri saya, mak pada Azhar, dia kata mungkinlah kita boleh memulakan apa rendang tok. InsyaAllah. Rendang tok apa nama rendang tok tu? Rendang tok Naneng. Berani penyembahan tok. Dan insyaAllah juga dendeng manis Siti Fareha. Kalau suasana kita ekonomi kita okey, ya. Saudara mak sepana, rakyat tetap syurga. Rakyat tetap apa tadi, saudara? Rakyat tetap sayang UMNO, betul. UMNO sajalah yang perjuangkan tentang warga bangsa kita. Baik, saudara, dalam kita menyantuni e-commerce malam ini, saya masih lagi memberi pencerahan tentang tokoh jamu kemaman syarikat sahabat kita, saudara Zul. Saudara ada berkenan di hati, boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Jangan lupa antara produknya adalah Newfera minyak kelapa dara. Itu virgin coconut oil. Ini bukan ubat saudara, ya. Ini adalah sebagai herba-herba yang membantu untuk melegakan lengan sendi, untuk membantu merawat kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, dan juga bagi membantu menguatkan gusi melalui proses kalau kita berkumur. Ia juga membantu rawatan strok, angin ahma. Bukan ubat saudara, ya. Ini adalah herba-herba sampingan. Dia juga boleh dijadikan sebagai minyak serusuh untuk ibu-ibu yang mengandung, membantu masalah kencing manis ataupun kolesterol yang tinggi. Begitu juga dengan madu Arab original. Madu Arab original ini memanglah antara makanan yang terbaik. Tambah-tambah lagi kalau dicampur dengan habatus sauda. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, tokoh jamu kemaman, di talian 019 917 0449. Usai e-commerce. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah bercanda di kulit derita. Kadang-kadang kita kena bahasa puitis sikit, saudara. Hari ini harga warga emas. Jadi warga emas kena bahasanya puitis, ya, saudara. Ini bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil, saban hari menghantar kepada saya kiriman untuk kita berkongsi bersama. Indah bahasanya, tinggi maksudnya, dan kadang-kadang pedas tegurannya. Kata Pak Nazil, di pasar Paguh jualannya laku, peniaga berpakat menghadiah panji. Malang sungguh nasib bangsaku, pemimpin diangkat menyonsang janji. Jadi beliau menzahirkan rasa keterkilannya melihat pemimpin bangsanya yang berjaya diangkat sebagai pemimpin, tapi mereka memilih untuk berada dalam suasana yang songsang. Tu nak tanya, evaluasi 10 hari ada harap ke? Hari ni hari Sabtu saja. Kata Pak Nazir lagi, orang Kedah tinggal di Melaka, rindukan laksa, kuih tumpi. Kalau sudah miskin etika, diri sentiasa dipandang sepi. Kalau kita ni bukan hanya miskin, ada kalanya muflis etika. Etika adalah tata krama kehidupan, kita sanggup langgar hanya untuk mengejar impian yang sebenarnya bukan milik kita. Jadi akhirnya diri anda akan sentiasa dipandang sepi. Kalau sekadar pandang sepi tak apa juga, pandang hina. Saya juga ingin menyantuni sahabat kita saudara Arjuna Labih. Saya seronok sekarang ni, ramai teman-teman yang mula berpantun, menghantar kiriman pantun kepada saya. Saudara Arjuna Jabis, dia kata, kain batik dari seberang dipakai anak tanah Melayu. Sejarah silam harus dikenang, jadi teladan sebagai ilmu. Ini peringatan saudara Arjuna. Terima kasih saudara Arjuna, terima kasih saudara Pak Nazil. Berpantunlah anda. Inilah cara kita, budaya kita menegur. Sebab bangsa orang Melayu ni dia menegur dalam kerlingan, menegur dalam kata yang baik-baik saja, ya. Dan seperti biasa, saya harus memberi peringatan
bagi mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka semua ini adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan oleh mereka. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang komen, saudara. Dan ingat, ini pencerahan politik yang berdasarkan pada pembacaan dan pengalaman saya. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberi pencerahan dan bukan untuk menghina sesiapa, saudara. Sebab itu kalau saudara menyunting, masukkan dalam YouTube, letakkan tajuk macam-macam, saya tidak bertanggungjawab. Ingat, saudara, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara bersetuju, saya gembira. Kalau saudara tidak bersetuju pun saya gembira juga. Dan kita harus menyantuni dengan bahasa yang baik. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan bahasa yang cukup harmonis. Saya lupa tadi nak menyebut salam impian, moratorium, dan 10,000 kumpulan wang simpanan pekerja. Itu tagline kita mesti kita sebut tiap-tiap malam. Itu tuntutan kita. So, kita mengharapkan, sekarang hari ini hari Jumaat, besok pejabat tu tak buka, jadi nak minta pun tak boleh. Ya, saudara Waklan, bagaimanapun saya belum ada dapat penjelasan daripada pihak bank. Malahan bank mengejar keluarga saya, meminta dibayar segala ansuran dan sebagainya. Jika tidak, surat saman. Kalau tak nak bayar, saman kod juga mari. Hai, saudara, itulah kita warga Marahan. Bila berhubung ataupun berhutang dengan bank, dia akan minta. Sebab saya kata bank ni dia tak ada punya perasaan. Bank juga tidak punya hati. You bayar, you pinjam, you kena bayar sebagaimana yang dijanjikan. Tak bayar, kod juga kita pergi. Saudara, bagaimanapun, saudara, berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja, saya berterima kasih kepada sahabat kita, saudara Zakaria Hashim. Sebab pagi ini beliau menghantar kiriman kepada saya. Dia kata, Assalamualaikum Tok. Dia kata, saya adalah Zakaria Hashim. Kerana dia kata, saya ingin memberikan sedikit pencerahan mengenai masalah salah seorang rakan kita semalam yang membangkitkan dalam live saya mengenai pengeluaran wang simpanan pekerja bagi usia yang melepasi 55 tahun, saudara. Katanya, untuk pengetahuan semua, saya rasa mungkin saudara Zakaria Hashim ini mantan kaki tangan atau pegawai di kumpulan simpanan pekerja, sebab beliau tahu dari segi aspek undang-undang dan sebagainya. Dia kata, untuk pengetahuan semua, beberapa tahun lalu, kumpulan wang simpanan pekerja telah pun memperkenalkan skim simpanan baru, iaitu simpanan warga emas, di mana caruman bulanan ahli yang masuk selepas ahli mencapai usia 55 tahun, maka simpanan itu boleh dikeluarkan selepas ahli tersebut mencapai usia 60 tahun. Artinya, kalau lepas umur 50 tahun, secara otomatis kalau tak dituntut, dia akan masuk dalam akaun dipanggil simpanan warga emas. Walau bagaimanapun, caruman yang dibuat sebelum usia 55 tahun masih boleh dikeluarkan sepenuhnya bila masa selepas ahli mencapai usia 55 tahun. Tapi kena buat cepat. Tapi kalau dah lama tu, dah lepas 55 tahun, maka dia masuk dalam akaun warga emas, kena tunggu 60 tahun. Jadi mungkin dia kata, sahabat kita semalam bermaksud caruman yang dibuat selepas usia 55 tahun yang telah pun dimasukkan ke akaun emas yang tidak boleh dikeluarkan sebelum mencapai usia 60 tahun. Jadi dia kata, menurut pada Zakaria Hashim tadi, dia kata, saya kini telah mencapai usia 60 tahun lebih. Walaupun akaun saya diasingkan kepada akaun 55 tahun dan akaun emas, saya boleh keluarkan ke semua simpanan pada bila-bila masa. Alhamdulillah, saya masih belum lagi memerlukan wang tersebut. Ini mungkin sebab saya kata dia mungkin pegawai tinggi, saudara. Dia ada duit. Saudara Z, dia kata, maka wang itu disimpan dalam KWSP kerana dividen dalam kumpulan wang simpanan pekerja ni tinggi. Dia tak macam bank 3% saja setahun. Malahan dia kadang-kadang ia setanding dengan amanah saham berhad. Itu maksudnya. Jadi pada teman-teman, dalam keadaan sekarang, apa yang kita tuntut dalam keadaan susah, kita nak keluar. Itu saja. Kalau yang tak ada keperluan, biarlah, sebab dividennya tinggi, interestnya. Saudara, terima kasih saudara Zakaria atas pencerahan begitu. Saya harap agar teman-teman dapat memahami kenapa kalau usia 55 tahun ke atas tu tak boleh nak keluar. Mungkin akaun saudara sudah dimasukkan ke dalam akaun kumpulan wang simpanan pekerja warga emas. Tapi berhubunglah dengan pegawai. Memang selepas 55 tahun, hak kita lah, duit kita, saudara. Baik, saya juga ingin menyantuni pandangan sahabat kita, warga bukan Melayu, saudara Chun Yin Wang.
Dia kata salam sejahtera, dia kata. Terima kasih kerana sentiasa mengingatkan kami semua. Jadi semasa Perikatan Nasional 1.0, PBM dan PAS memerintah. Kini 2.0, UMNO, PBM dan PAS memerintah, katanya. Jadi semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, setiap malam Laskar Cyber UMNO membalun kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Dia tak tuduh saya lah gamak tu, saudara ya. Sekarang kini giliran Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi Laskar Cyber UMNO dilihat seolah-olah semakin mendiamkan diri. Hakikatnya rakyat masih susah dan menderita. Sebab itu saya katakan, bagi saya kalau betul tetap betul, kalau tak betul kita harus menyuarakan suara kebenaran. Jadi sebelum ini Laskar Cyber UMNO menuntut RCI ke atas isu-isu panas seperti kes kematian arwah Adib dan penggunaan peruntukan semasa darurat COVID-19. Kini tuntutan RCI nampak gayanya, kata Saudara Jun tadi, agak sunyi. Jadi say no to DSIA, Datuk Seri Anwar Ibrahim, say no to DAP, say no to PBM. Jadi UMNO sign MOU dan kerjasama dengan semua orang, katanya. Jadi Laskar Cyber kini diversified. Jadi sepatutnya isu kesusahan rakyat itu mestilah diutamakan. Kalau bukan pakar perubatan, dia kata tolong diam. Saya bukan pakar perubatan. Sebab itu saya tak berani nak bercakap soal-soal perubatan. Kalau nak lawan, biar tuntut bantuan kepada rakyat. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita bercakap soal benda yang bukan di bidang kita. Kita bercakap soal vaksin lah. Jadi begitu begini. Kita berdasarkan pada pembacaan kita. Sedangkan kita bukan pakar. Ini masalahnya, ya saudara. Jadi kadang-kadang rakyat yang jadi pening kepala, saudara. Dan sekarang ni dia kata dia minta kalau boleh fokus isu rakyat. Kerana jika dibiarkan, rakyat tetap akan tinggalkan parti yang tidak berpegang pada janji, yang tidak membantu rakyatnya dan mementingkan diri sendiri oleh kalangan pemimpin mereka. Ya saudara, terima kasih saudara atas kiriman saudara, teguran saudara. Kemudian saya melihat juga saudara Satria Setiawan. Sama ada dia orang Setiawan pun ataupun Satria Setiawan. Dia kata jika ada kesempatan, dia kata mintalah saya memberi sedikit 2-3 komen ataupun ulasan tentang ahli parlimen daripada Kota Marudu semalam yang menegur. Dia dia kata Kota Marudu teruk, gagap dan tak mengikuti langsung di parlimen semalam. Sebenarnya bukan daripada Kota Marudu, saudara. Ahli parlimen dari Kota Marudu membangkitkan persoalan kenapa timbalan menteri menzahirkan, menjawab persoalan dalam keadaan yang suara tak dengar dan sebagainya. Sebab katanya gaji puluhan ribu. Adakah ini yang rakyat dapat sebagai yang dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri? Jadi dia kata tak payahlah tunggu 1 hari. Sekarang pun dah boleh direhatkan. Sebenarnya saudara, mungkin saudara terlupa bahawa ahli parlimen tersebut, nama pun saya dah lupa, Datuk Sazli tak silap saya. Dia ahli parlimen Kuala Pilah rasanya. Kalau saya ingat, seorang timbalan menteri dalam satu peristiwa dia tertidur. Jadi bila juruacara majlis minta Yang Berhormat berucap, dia tidur berdengkur. Sebenarnya dia tak bersihat. Memang dia dalam keadaan tidak bersihat. Saya pun hairan kenapa beliau masih dilantik oleh Datuk Ismail Sabri sebagai timbalan menteri. Jadi kalau ia dah lantik orang tak sihat, inilah jawapannya. Kita bukan nak benci dengan tidak, tapi kita tahu keupayaan. Sebab itu dalam jawapan di parlimen semalam, saya pun sedih juga bila dia kata tak sihat, suara tak dengar. Jadi kalau dah keadaan begitu, berehatlah. Jadi ini nak melawan diri dah tak sihat. Jadi tak sepatutnya lah. Itu keadaannya, saudara. Terima kasih saudara. Jadi saya cuma memberi pencerahan. Saya nak jelaskan bahawa beliau memang tak sihat. Waktu dilantik sebagai timbalan menteri pun dalam keadaan tak sihat. Sebelum itu beliau pun agak memalukan waktu zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dia tertidur dalam majlis kerana kesihatan dia terganggu. Tapi saya heran kenapa Yang Berhormat Perdana Menteri masih nak melantik. Saya tak tahulah apa ukuran, apa unjurannya, saudara. Dan saudara Noh Yunus, saudara Noh ni rajin menghantar kiriman kepada saya dan melontarkan persoalan. Dia kata rakyat tak nak apa sekarang ni. Dia kata rakyat cuma mahu PRU 15. Sebab rakyat mahu menyingkirkan ahli parlimen yang tidak lagi aktif. Malahan dari segi menyantuni rakyat dan memperkasakan idea-idea yang bernas dan logika untuk membela rakyat. Memang betul pun. Saya sendiri, terus terang saya katakan, saya lebih suka agar diadakan pilihan raya umum.
Yang ke-15, sebab dalam keadaan Perdana Menteri mentadbir kerajaan yang begitu rapuh dengan sokongan 114, bila-bila masa boleh jatuh saudara. Jadi kalau seorang kerajaan yang rapuh itu, terbaiknya kita pulangkan balik pada rakyat. Sebab tu saya bersetuju dengan pandangan saudara Noor Yunus. Dia kata zaman ini bukanlah zaman untuk menyediakan kursi empuk kepada ahli parlimen yang ketandusan idea untuk membela rakyat. Jadi kalau ahli parlimen itu dah tandus idea untuk membela rakyat, tak payahlah berundurlah. Kerana sekarang ni mereka dilihat sebagai penumpang dalam sebuah perjalanan yang tidak menyumbang sesuatu. Ini yang kita minta, agar pimpinan negara, terutama Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, lantiklah orang yang sewajarnya. Lantiklah mereka di tempatnya, bukan mereka yang tak sepatutnya. Bukan mereka yang tak sepatutnya diletakkan di tempatnya, maka akhirnya membuat kerosakan. Dan hari ini juga saya baca kenyataan daripada sahabat saya, ahli parlimen daripada Kuala Krai, saudara Abdul Latif Abdul Rahman, sebagaimana yang saya nyatakan semalam dan kemarin, bahawa dia menuntut agar ketua pembangkang, jadi ahli parlimen Kuala Krai, dia mendesak agar di parlimen daripada ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik balik tuduhan di parlimen. Sebab apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa untuk menyiapkan kertas kerja, menyiapkan buku rancangan Malaysia ke-12, kerajaan menggunakan tenaga pakar daripada luar dan menggunakan wang sampai mencecah pada 2 bilion ringgit. Jadi kata Yang Berhormat Abdul Latif Abdul Rahman daripada Perikatan Nasional Kuala Krai, beliau adalah ahli PAS saudara ya. Tuduhan itu katanya adalah menyinggung perasaan banyak pihak kerana merendahkan kemampuan penjawat awam dalam melengkapkan dokumen rancangan Malaysia ke-12. Saya dah cakap itu hari, Tok Anwar ni, Dr. Anwar kalau dia dapat satu isu, ada orang lontar pada dia dan dia sambut, mulalah dia ganyang, kadang-kadang tak ada break. Itu yang pernah berlaku satu ketika dahulu apabila beliau menuduh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib mewujudkan One Malaysia. Satu Malaysia itu adalah diwujudkan oleh oleh pakar-pakar Israel. Akhirnya beliau dikenakan tata tertib. Dikena dibawa ke Jawatankuasa Keistimewaan Parlimen, 6 bulan digantung. Apakah kali ini? Tapi bagaimanapun Datuk Mustafa Muhammad yang memberi jawapan sehari selepas itu, dan ahli-ahli parlimen yang lain perlu membuat aduan dan meminta sebagai speaker, minta penjelasan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau benar ada tuduhan begitu, dia kena membuktikan. Dan kalau beliau tersalah, mungkin tersalah informasi, dia bagi saya kena minta maaf lah. Dan keadaan sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim janganlah tak nak minta maaf. Kalau dah silap minta maaf aja, tak ada masalah kita ni. Ya, tapi bagaimanapun kalau beliau punya bukti, teruskan, tak ada masalah bagi kita. Rakyat sedang menunggu, sedang memerhati sekarang ni. Dan saya kalau boleh, dalam keadaan waktu kerjasama antara Pakatan Harapan, PH dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini, kalau boleh janganlah ada situasi singgung-menyinggung, kerana ini tidak baik. Dalam kerajaan yang begini rapuh boleh mengundang masalah yang besar. Apatah lagi bila sahabat saya Yang Berhormat Saudara Abdul Latif Abdul Rahman menuntut agar Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik balik tuduhannya di parlimen. Dan kalau dibawa pada Jawatankuasa hak keistimewaan, kalau tidak mampu untuk mengukuhkan bukti, this a big problem. Parlimen dia tak ada saudara. Pergolakan politik di Melaka, sabar sikit lagi saudara. Sebab saya nak santun juga apabila saya dapat kiriman saudara. Memanglah kita geram ni banyak. Sedikit sabar pelan saudara. Saya juga mendapat kiriman dan tular dalam media sosial tentang seorang pegawai tinggi dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, katanya saya tak tahulah, menjadi jutawan, mempunyai saham yang besar dalam syarikat-syarikat yang di listed dalam bursa saham. Jadi persoalannya apakah benar tuduhan tersebut?
Kalau ini benar, sini satu benda yang amat memeranjatkan. Kerana seorang pegawai setinggi mana pun anda, apakah gaji anda boleh mencapai jutaan ringgit untuk membeli saham. Jadi benda ini saya harap agar pimpinan Yang Muhammad Datuk Seri Sabri dapat melihat dan mengkaji sejauh mana benarnya. Saya tak suka menuduh begitu saja, tapi bila saya dengar banyak dah tular dalam media sosial, saya tak sebut nama, saya tak sebut pegawai jawatan apa dan sebagainya, sebab tak baik saya. Biarlah ini disiasat oleh pihak yang berkuasa. Jadi kadang-kadang kita ni tak tahu, sebab katanya jumlahnya bukan sedikit saudara, jutaan ringgit. Dan ada pula campur tangan, ada pula kapitan-kapitan tertentu yang memiliki syarikat tersebut juga mendapat perkongsian saham katanya. Saya tak tahu, saya tak boleh nak sebut siapa, sebab ini etika saya sebagai bekas wartawan hanya menyuarakan kalau kebenaran. Kita menuntut agar pimpinan negara membuat siasatan secara terperinci. Ya saudara, jangan kata saya tak tahu, saya tahu. Dan saya lihat banyak tular dalam laman sosial. Tapi kita harus berlaku adil. Apabila ada tuduhan, maka orang yang dituduh itu perlu membela diri. Dan kerana dia menyangkut soal penjawat awam, kaki tangan kerajaan, maka dia harus menjelaskan dari mana sumber wang yang diperolehi untuk memiliki saham yang nilainya jutaan ringgit. Kabarnya adiknya juga ada juga memiliki saham dalam syarikat yang bersama. Besar kemungkinan adik dia punya saham pun kita tak tahu. Jadi tak boleh kita nak tuduh. Saya mintalah supaya siasatan ini dapat dilakukan secara telus dan tuntas. Saya melihat satu kiriman lagi. Dia kata daripada saudara Faris Idham. Sebelum saya masuk bab Melaka ni saudara, sabar. Saudara Faris Idham, dia bertanya, dia kata Assalamualaikum Tok, dia kata semoga sihat. Dia kata saya cuma ingin memberi sedikit pencerahan, minta saya memberi pencerahan mengenai pasukan pendawaan negara setakat hari ini, iaitu daripada AG Chambers, daripada pejabat peguam negara, jabatan peguam negara dan pasukannya. Ternyata hari ini katanya agak lemah. Bila mana contoh macam geng Niki berjaya dibebaskan. Jadi dia macam seolah masa dia rasa tak puas hati. Sebab pasukan polis telah mengadakan siasatan, 4 belawang telah ditangkap dan ditahan. Tetapi nampak-nampak gayanya dari segi bila bawa ke mahkamah, ternyata ada kes untuk membebaskan mereka. Jadi apakah pasukan daripada AG Chambers ini lemah dan sebagainya. Di sini saya tak boleh cakap apa. Sebab itu saya kata berkali-kali saudara, dalam sistem keadilan yang kita amalkan, mahkamah dia hanya melihat dari segi aspek undang-undang. Tugas pendakwa raya ini daripada AG Chambers adalah untuk memimpin mahkamah, untuk menggambarkan orang yang dituduh itu bersalah. Itu tugas daripada pendakwa raya. Sementara tugas peguam bela pula adalah untuk membuktikan bahawa orang yang dituduh itu tidak bersalah dan terpulang pada hakim. Jadi sebab itu saya nak katakan bahawa ada peguam ni, dia bukan semua hebat. Kita akan merasakan peguam itu hebat kalau dia menang kes. Bagaimana kalau kes dia kalah? Banyak juga peguam-peguam yang hebat. Tetapi ada masanya bila pergi ke mahkamah, kes itu kalah. Jadi kalau kes kalah, adakah dia tak pandai? Adakah dia tak bijak? Ada juga daripada AG Chambers membuat tuduhan. Apakah dia hebat? Kalau kes itu tidak dapat dibuktikan mengikut perundangan. Jadi nak kata tuduh bahawa AG Chambers ini pasukannya terlalu lemah juga, bagi saya tak setuju. Sebab mereka adalah pengamal undang-undang. Mereka faham. Dan kita tak boleh nak mencabar ataupun meragui. Sebab ini adalah rule of law ataupun undang-undang. Kita mengamalkan undang-undang. Jadi dalam keadaan begini saya jangan sekali kita melontarkan ataupun meragui bidang perlembagaan. Saudara ini Faris Idham, sebab dia kata banyak pendakwaan yang sudah masuk peringkat pembicaraan digugurkan. Dia kata kadang-kadang dengan alasan melucu. Itu pandangan saudara. Jadi kita menuntut agar mahkamah itu biarlah bebas. Kita nak mahkamah bebas. Jangan sesiapa ada campur tangan. Kadang-kadang yang saya khawatirkan, masalah kita ni, seseorang itu dah dibawa ke mahkamah, semua kata bersalah. Itu satu pandangan yang tidak baik.
Sebab kita mengamalkan no one is guilty unless is proven by the court. Tidak ada seseorang itu boleh dianggap bersalah melainkan dibuktikan di mahkamah. Saudara, jadi saya mengharapkan teman-teman jangan melontarkan tuduhan yang bukan-bukan, kerana ini boleh meragui kesucian mahkamah. Sebab kita harus mempertahankan sistem mahkamah negara kita ini sebagai bidang perundangan. Dan memang kadang-kadang kita melihat tidak begitu menyenangkan kita. Jadi kalau kita rasa tak memuaskan hati kita, jangan kita tuduh. Tapi biarlah ada peguamnya, ada pendakwa raya. Biarlah mereka bersilat di hadapan hakim. Saudara, duhai sekarang ini saudara, saya melihat sudah ada bibit-bibit perpecahan. Sebagaimana saya nyatakan semalam, kita sudah mulai masuk dalam bibit-bibit perpecahan. Sebab itu saya katakan kadang-kadang UMNO ni juga satu masalah. Apabila mereka berada sebagai pembangkang, maka pemimpinnya bersatu, kukuh. Tapi bila menjadi kerajaan, mereka berpecah belah. Masing-masing berebut komimah. Ini hak aku dapat ini, aku nak gini, tak dapat, balon. Saya rasa ini satu benda tak betul. Ini satu tak betul. Sepatutnya kita dalam keadaan macam mana pun kenyataan persatuan itu kena benar. Tapi malangnya sejak akhir-akhir ini saya melihat, saya kadang-kadang kecewa. Sebab itu ya Muhammad Mulia Tengku Razali pun kecewa apabila melihat pimpinan-pimpinan dalam UMNO ini lebih mengutamakan kebendaan, lebih mengutamakan jawatan, lebih mengutamakan keberuntungan untuk dirinya. Jadi sebab itu beliau menzahirkan sepatutnya pemimpin kembalilah kepada semangat ism ataupun isma asal waktu UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, tidak lain tak bukanlah membela rakyat, memperjuangkan tentang untung bangsa kita. Tapi sekarang ni saya lihat dah bergaduh. Teruk saja. Kumpulan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, kumpulan apa ini yang menyokong presiden, kemudian kumpulan satu lagi tu yang rasa tak puas hati. Dan ada pula satu kumpulan lagi tu nak, macam saya kata semalam lah, menanti waktu saja untuk mewujudkan satu suasana kebangkitan suara rakyat kuasa keramat. Ini yang akan berlaku. Saya tak senang melihat keadaan begini. Dan lebih-lebih lagi saudara, apabila kita melihat apa yang berlaku di Melaka. Ini keadaan saudara. Apa yang berlaku di Melaka memang betul-betul kita diulit derita, tiba-tiba mereka bercanda untuk mendapatkan kuasa. Nah, saya ada kebimbangan dalam hati. Saya bimbang dalam hati kecil saya bahawa apa yang berlaku di Melaka hari ini, semalam dan sebulan dua. Sebab itu Datuk Sulaiman Ali dia dah bagi tahu, kalau boleh dia kata dia mengajak agar parti-parti pembangkang juga bersama untuk menyantuni masalah negara ini. Dia berlapang dada, tapi nampak gayanya apa yang dilontarkan itu dilihat seolah satu kelemahan padanya. Saya melihat ini sebab saya mengatakan bahawa dengan apa yang berlaku, gelora yang melanda di Kota Melaka, bukan banyak mana pun, ada 28 kursi Dewan Undangan Negeri saja saudara. Jadi ini boleh mewujudkan kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri boleh tumbang. Saudara jangan lupa saudara, satu ketika dulu waktu selepas langkah Sheraton, wujud kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional katanya waktu itu mempunyai seramai 114 ahli parlimen yang menyokongnya berdasarkan kepada undian bajet. Tidak ada di bawah undian keabsahan di parlimen. Dan suasana itu seolah berulang balik apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri diberitakan mendapat sokongan 114 ahli parlimen. Dan keabsahannya juga tidak dibawa ke parlimen. Dalam keadaan begini, saya jangan lupa sebab saya nak relate supaya saudara faham. Selepas itu, kerajaan Pakatan Harapan tumbang di negeri Johor. Wujudnya kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Asni. Rentetan daripada itu, Kedah juga tumbang, dipimpin oleh kerajaan PAS. Kerana waktu itu kerajaan Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS. Maka Datuk Sanusi menjadi Menteri Besar Kedah. Rentetan daripada itu, naik pula saudara Sulaiman Ali di Melaka apabila kerajaan yang dipimpin oleh Adli daripada Pakatan Harapan, ada Adli adalah daripada Perikatan Rakyat PKR.
juga ditumbangkan naik Datuk Sri Sulaiman Ali. Saudara, dan yang terakhir sekali apabila Perak, Peja ditumbangkan hadirlah Datuk Syarani sebagai yang berhormat Datuk Menteri Besar Perak. Artinya kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Apabila empat-empat itu tumbang, mulalah langkah yang mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri. Jadi, apakah peristiwa ini akan berulang atau tidak? Dalam keadaan begini, saya tengyang-yang. Selalu saya katakan, bila saya berbual dengan almarhum Datuk Harun Idris, beliau mengatakan, Mal, jangan lupa, selalunya suatu kejadian itu akan berulang. Cuma waktu dan tempatnya yang berbeza-beza. Kejadian itu akan berulang. Saya khawatir akan berulang satu kejadian lagi, di mana jeda, tempoh, waktu yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri keberadaannya di anjung kuasa Seri Berdana juga tidak dapat bertahan lebih daripada 1 hari. Kekhawatiran saya, saudara jangan marah saya sebab saya membaca, saya melihat pola-pola politiknya sebegitu. Sebab sudah ada isu tentang bagaimana isu perbaikan rumah, menelan belanja sampai 38 juta di saat rakyat susah. Dan hari ini saya dapat kiriman, saudara. Bagaimana waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ada pula satu ubah suai jet milik kerajaan yang menelan belanja dalam 8 juta berkatanya. Waktu rakyat susah. Jadi isu-isu ini sudah mula bermain, saudara. Dalam suasana begini, tiba-tiba kerajaan Melaka sudah pun berada dalam suasana yang goyah. Kerana spekulasi bertiup kencang. Akhbar-akhbar, media sosial, media arus perdana melaporkan bahawa kerajaan negeri Melaka yang diterajui oleh UMNO bakal tumbang. Kerana terdapat kabarnya ada 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang bersekutu bersama-sama dengan Kerajaan Barisan Nasional ini sudah menarik sokongan. Punca tarikan sokongan itu wallahu a'lam bisawab. Saya pun tak tahulah bagaimana Datuk Sulaiman Ali ini, dia bukan ada skandal pun. Kalau ada skandal, kalau ada curi balak, mana ada balak di Melaka? Saya, kalau ada pembaziran dan sebagainya, bolehlah juga ada sebab, tapi tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Tetapi usaha untuk menyingkirkan beliau sudah pun berlaku sejak 1-2 bulan. Sebab itu saya katakan sesuatu akan berlaku. Akan ada satu kejutan lagi. Jadi kejutan ini tentulah ia menyangkut dengan kuasa di anjung Seri Perdana. Sebab apa berlaku di negeri, dia akan retaliate ataupun berakhir di federal. Saudara, sebab ini melibatkan parti-parti, bukan satu parti. Bila saya katakan sesuatu akan berlaku di Sabah, di Sabah pun tunggu masa tu. Sebab ia adalah satu kerajaan yang agak rapuh antara UMNO, Parti Peribumi dan juga Warisan serta parti-parti yang lain. Jadi bila keadaan yang tidak kukuh, boleh berlaku perubahan. Begitu juga di Melaka. Sebab spekulasi kini bertiup kencang bahawa Ketua Menteri akan tumbang disebabkan masih ada lagi lompat-melompat. Ni masalah dia. Kerana saya melihat apabila kerajaan itu kerajaan yang rapuh, maka mudah ditumbangkan. Apabila waktu saat ini kerajaan pimpinan Datuk Sulaiman Ali cuma memiliki 17 orang sokongan. Dan daripada pembangkang ada 11. Pembangkang ini bukan daripada parti DAP saja, saudara. Termasuk daripada PKR, termasuk daripada Amanah. Dan dulu adalah kerajaan Pakatan Harapan. PAS tak ada di Melaka. Jadi kalau ini berlaku, apakah seolah-olah macam seolah ada dendam? Jangan lupa, saudara. Sebab saya katakan Datuk Ismail Sabri pun sedang berhadapan dengan suasana begitu. Warga daripada Parti Peribumi Bersatu juga seolah ada dendam. Dulu kamu jatuhkan kerajaan kami. Tunggu masa kami akan jatuhkan kamu. Tunggu masa. Dan apabila berlaku lompat-melompat, ini laporan yang saya dapat dah mula start berkumpul. Sebab itu polis dah mula mengawal rumah kediaman resmi TYT, Tuan Yang Terutama, Gubernur Negeri Melaka, Datuk Ali Rastam, ya. Sebab katanya ada pertemuan. Dan semalam saya dapat laporan bahawa ada perbincangan
di pejabat ketua pemangkang katanya, saya tak ada pengesahan bahawa PKR ni seolah-olah sekarang ni PKR mungkin menuntut agar kuasa ataupun jawatan ketua menteri ini dipulangkan kembali pada Adli. Dan masalahnya pula ada pula katanya ahli UMNO yang juga nak melompat. Jadi kalau ini berlaku, jangan lupa saudara, kalaulah ahli UMNO yang berada di parlimen juga melompat, macam mana? Kalau 4 orang saja daripada UMNO lari daripada menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, maka tinggal 110. 110 bukan soal majoriti. Maka beliau juga akan tumbang. Sebab saya katakan walaupun ada satu persefahaman yang ditandatangani antara pimpinan parti DAP, pimpinan parti Amanah, pimpinan parti Keadilan, itu bukan satu perjanjian, saudara. It is not an agreement. Itu hanya sekadar satu persefahaman. Kalau menyentuh soal rakyat, kalau menyentuh untuk kebaikan rakyat, mereka akan sokong. Kalau bajet itu baik, mereka akan sokong. Tapi dari segi politiknya, tunggu masa. Masing-masing bermain politik. Tunggu masa siapa ngap siapa. Dalam keadaan sekarang ni, Yang Amat Berhormat, sahabat kita, Datuk Ismail Sabri, dia mempunyai sokongan yang cukup rapuh. Itu yang saya katakan. Dalam keadaan sekarang. So, bila apa yang berlaku di Melaka dengan 17 kursi sokongan kepada sahabat kita, saudara Datuk Sulaiman Ali, dan 11 daripada pemangkang, apa kata kalau 4 orang lari daripada 17 tinggal 13. 13 tinggal pada Datuk Sulaiman, daripada 11 tambah 4 dah jadi 15. Jadi tentulah Pakatan Harapan, iaitu yang pemangkang, akan klaim daripada Ketua Titi Wati bahawa sekarang ni kena ada peralihan kuasa. Saya katakan kalau itu berlaku, maka Putrajaya harus menanti bila masanya anda juga akan disongsong oleh ahli parlimen. Sebab bagi saya, untuk PBM menyokong dia pada dia orang tak ada sekarang ni. Apa saja nak berlaku pada kerajaan UMNO, Parti Perubahan Bersatu, dia main tepuk tangan saja. Dulu kamu jatuhkan aku, sekarang ni kau buatlah. Jangan minta tolong. Saya kalaulah ada usaha untuk UMNO minta ini sokongan daripada PBM, better forget it. Lebih baik lupakan saja kerana tidak ada lagi. Jadi apa yang berlaku di Melaka memang keadaan memang gusar. Sebab saya dapat tahu bahawa ada 4 orang. Dan daripada 4 tu 3 adalah daripada bekas-bekas daripada Pakatan Harapan. Antaranya seorang tu daripada DAP tu, jangan lupa saudara. Jadi Esko. Itu yang bila mesyuarat Dewan Undangan Negeri Melaka, kan saya dah cakap tadi, tak sepatutnya bahasa-bahasa yang kurang sopan dilontarkan dalam Dewan. Guna ayat perkataan kizi, babi sebagainya. Ini bukan bahasa seorang yang berstatus sebagai yang berhormat. Ini bahasa-bahasa bagi saya lah orang yang pelik-pelik aja. Boleh maki hamun di parlimen. Jadi keadaan di Dewan Negeri, dan keadaan ini saya lihat bahawa ada semacam ada sesuatu yang tak betul. Dan Ketua Menteri tak ada kekuatan untuk menegur. Sudahlah tu. Tak ada. Begitu juga apa yang berlaku di parlimen. Yang Amat Berhormat pada menteri seolah-olah tidak mempunyai kekuatan. Apabila tambah-tambah lagi ahli parlimen tak masuk dewan pun. Saudara kena ingat. Susah sangat Datuk nak sokong Datuk nak dah sangat Datuk ni. Susah sangat Datuk sokong Datuk Anwar jadi PM ke? Nah, saya bukan sokong tak sokong, bagi saya kita negara demokrasi. Bagi saya apa-apa saja boleh berlaku. Saya tetap dengan pendirian saya, itu parti saya UMNO. Apa saja UMNO putuskan, saya akan ikut, saya akut. Saya orang UMNO. Melainkan kalau Datuk Anwar Ibrahim menyertai UMNO, itu lain cerita dia. Ataupun ada kerjasama. Terpulanglah, saya I'm not a bias, saudara. Tapi saya harus memberi pencerahan apa yang akan berlaku. Besar kemungkinan tumbang Datuk Ismail Sabri, dan waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kedudukan yang lebih baik, kerana kalau UMNO pula menyokong ke sana, habislah. Dan saya dah cakap, tidak ada perjanjian yang solid ataupun yang tuntas antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Datuk Mat Sabu, Saudara Mat Sabu, dengan Lim Wah Eng. Tak ada. Dan
berlaku sesuatu di negeri Melaka, ini adalah merupakan floodgate. Ataupun kalau dalam parit tu, kita sekat air tu, terbuka saja air kunci tu, maka berderulah air terkeluar. Dengan kepala air pun turun. Ini keadaan yang akan berlaku di Melaka. Saya jangka akan menjangkit di parlimen nanti. Sebab memang waktu itu mereka dah berusaha untuk bertemu dengan Tuan Yang Terutama Tun Ali Rastam untuk membawa surat akuan bersumpah. Kononnya 4 orang ni sudah pun bersetuju. Sebab ini diputuskan dalam pertemuan di Petaling Jaya. Dapatan saya, teman-teman beritahu memang ada pertemuan itu, tapi saya tak tahu. Ada orang beritahu, telefon saya, betul ke? Saya kata saya tak tahu, saya tak jelas. Dalam keadaan sekarang ni, saudara saya nak kata UMNO, macam mana ni, saudara Asyad, UMNO bakal tumbang PRU15 tak lama lagi. Itu saudara boleh buat andaian saudara. Sebagai orang parti, saya akan pertahankan parti saya. Dah mandat rakyat perintah, dia orang tebu atap. Sekarang ni jadi. Sebab itu saya katakan dari awal lagi. Saya dah bercakap dari awal, tak boleh nak marah kat saya. Saya tidak bersetuju bahawa Datuk Ismail Sabri ataupun UMNO mengambil alih kuasa di Anjung Putrajaya. Sebab kita dalam keadaan yang lemah. Saya lebih berminat sebagaimana yang dituntut oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Dia kata pulangkan balik pada rakyat. Kita go for the general election. Presiden UMNO pun juga menyatakan dia lebih berminat untuk pilihan raya. Waktu selepas saja langkah Sheraton, tuntutan UMNO adalah untuk pilihan raya. Presiden UMNO kata nak pilihan raya. Penasihat ketika itu, penasihat UMNO, Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah juga nakkan pilihan raya. Ahli Majlis Tinggi UMNO sebahagiannya nak pilihan raya. Tapi bila ada scheme of thing, bila ada kepentingan menanti untuk mereka, bila ada jawatan menanti mereka, sudah berubah arah. Sebab itu saya katakan, waktu jadi pembangkang, hebat semangatnya. Bila dah sebahagian masuk dalam kerajaan, mula goyah. Jadi, kepentingan parti dikesampingkan. Ini yang saya marah. Kalau mereka akur dengan kehendak parti, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, go for general elections. Ini yang terbaik, pulangkan balik. Sebab sekarang ni bercelaru. Daripada sejak Barisan Nasional kalah, tumbang di tangan Pakatan Harapan, kemudian berlakunya langkah Sheraton, kemudian berlakunya lagi dengan undian tidak percaya, menarik sokongan di kalangan ahli UMNO terhadap kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, hingga mewujudkan kerajaan keluarga Malaysia, dan masih lagi berterusan di Melaka. Saudara, belum lagi, ada lagi akan berlaku. Saya nak bagi tahu pada saudara, dapatan saya akan ada negeri-negeri lain lagi yang juga akan menghadapi suasana yang sama. Kalau di Melaka berlaku berjaya, Perak belum pasti saudara. Saya cakap terus terang. Sebab di Perak, majoriti sokongan yang diperoleh oleh Perak adalah daripada DAP dan juga daripada Amanah serta Parti Keadilan. Jangan lupa saudara, sebab kedudukan Datuk Syahrani juga seperti Datuk Sulaiman Ali dalam keadaan yang goyah, yang tidak mempunyai jumlah yang solid, bukan dominan, hanya bergantung. PAS pula tu, dalam keadaan kita dengan PAS ni, apabila Yang Berhormat Datuk Zaid Amidi mengatakan kita dah tak ada dah Pakatan Muafakat Nasional. Kalau tiada Muafakat Nasional, 3 ahli PAS tarik sokongan, Perak juga mengalami nasib sebagaimana di Melaka. Jadi ini keadaannya. Saudara Razali Samad bubarkan parlimen. Saya amat bersetuju agar kita membubarkan parlimen. Inilah yang terbaik supaya pulangkan balik pada rakyat. Ini jangan kita bermain, kita bercanda dalam kepedihan rakyat. Rakyat susah, mereka berebut kuasa. Rakyat susah, mereka, aku nak jadi ketua menteri, aku nak jadi menteri besar, aku tak percaya, aku ada sokongan. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni santuni rakyat. Ini yang membuatkan semalam saya geram sangat-sangat. Parlimen bersidang, mereka tak ada. Dewan Negeri ada sokongan, dah tarik sokongan. Macam mana di Perak, sudah ada bunga-bunga. Saudara jangan lupa, saya mendengar, bukan saya tak mendengar, cuma saya tak mau mengulas lebih. Sebab itu saya nak bagi tahu pada sahabat saya, Saudara Dr. Syahrani, berhati-hati menyantuni. Yang paling penting sekarang ni adalah
Lebih baik kita santuni rakyat. Saya tidak, bagi saya dari segi politik, ya saudara minta saya jual PKR, tak mau. Tak maaf saudara, saya orang UMNO. Di Perak, UMNO, PBN dan PAS, betul. Saudara, jangan lupa. Amanah ada di situ. Mas Muni ya bos semua, jangan lupa saya, kalau mereka tarik sokongan, tertangkap. Saya tak senanglah melihat ketenangan politik negara kita ni masih lagi bercelaru. Sampai bila? Persoalan saya, sampai bila? Mula-mula dilontarkan isu. Timbul saja isu, ikutannya adalah kepercayaan di kalangan ahli-ahli dewan, di kalangan ahli parlimen, di kalangan wakil-wakil rakyat. Ini yang sedang berlaku, yang sedang menuntut, bukan hanya di Melaka. Mungkin merebak di Johor, mungkin akan merebak di Perak, dan akhirnya di Putrajaya. Ini masalahnya. Saya tidak melihat apa yang berlaku di Melaka itu hanya tentang isu tentang Datuk Sulaiman Ali. No, it's not only that, saudara. Dan memang betul, kalau bat tarik ke sokongan, maka Datuk Sulaiman Ali akan mengosongkan Seri Bendahara. Suka tak suka. Tetapi apakah cukup sekadar itu melantik mungkinlah Adli ke ataupun daripada UMNO-nya? Apakah ada sokongan daripada UMNO? Ini persoalannya. Dapatan saya juga ada orang UMNO yang menyokong. Apakah ini direstui daripada ibu pejabat UMNO? Ini pun satu hal lagi, saudara. Saya melihat kecelaruan politik ini nampak gayanya tak berhenti. Dan jajaran yang diunjurkan untuk kerjasama, sebab Datuk Sulaiman Ali dah menyatakan dia berlapang dada untuk bekerjasama dengan pembangkang. Tapi kalau beliau dijatuhkan, artinya lambaian beliau itu tidak diterima. Maka politik negara kita ni masih lagi terus dalam keadaan yang berkelibut, yang saya tak tahu bilakah akan terhenti noktanya. Yang sedangkan rakyat masih terus menderita. Rakyat masih lagi hidup dalam kesengsaraan. Rakyat diulit sengsara, pimpinan mencari kuasa. Pulangkan balik kuasa itu pada rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.